Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa habibuhu imam al-muttaqin wa qaidi du'atil mujahidin, amma ba'. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalu iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-samalah kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam ini. Diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua untuk sama-sama kita berkumpul di rumah Allah, untuk kita mengambil pengajaran dan peringatan daripada ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai peringatan dan persiapan kepada diri kita di dalam memikul bebanan amanah yang telah ditaklifkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala bukan sahaja tanggungjawab kita sebagai hamba kepadanya, bahkan di sana Allah Subhanahu wa ta'ala telah membebankan kepada kita tanggungjawab yang perlu dipikul oleh kita semua, dan kita akan ditanya dan disoal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhirat berkenaan dengan urusan amanah ataupun diberi tanggungjawab kepada kita, sama ada kepada diri kita sendiri dan begitu juga kepada keluarga kita dan masyarakat seluruhnya. Ini di antara kewajipan yang kita kena tunaikan, dan ianya merupakan tanggungjawab kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya petunjuk. Di hari akhirat, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memastikan bahawa ia dapat memberi syafaat kepada semua, khususnya kepada umatnya, daripada neraka masuk ke dalam syurga. Ini di antara kerja Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahawa ada seorang perempuan yang mana dia dalam keadaan nazak, Nabi sallallahu alaihi wasallam cepat-cepat datang mengajar perempuan Yahudi tadi tu mengucap. Lalu ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasal apa Rasulullah nak ajar dia? Dia dah tua dah. Tak akan memberi manfaat pun. Nabi kata bahawa aku ni diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan setakat nak ajak orang masuk Islam, bahkan menjadi kewajipan kepada aku untuk memastikan manusia supaya masuk ke dalam syurga dan bebas daripada neraka. Kerana apa? Kerana neraka Jahannam ini merupakan tempat yang tak boleh digambarkan seksanya. Tempatnya, tempat balasan. Tak padan dengan keburukan, dosa dan maksiat yang dilakukan
oleh seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala membalaskan mereka dengan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Jadi sebab itulah kita tidak ada pilihan, melainkan kita hendaklah sentiasa meminta keampunan daripada Allah dan kerahmatan daripadanya. Bukan kita ni masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala itu dengan amalan ibadat yang kita buat. Tetapi kita ni dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala itu dengan rahmat Allah. Jadi bagaimana untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala? Ialah apabila kita menunaikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang Allah taala larang. Itulah yang dinamakan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau kita tengok orang yang bercinta sebagai contoh, orang yang bercinta ni kalau jika sekiranya kekasih dia kata, "Dah, saya boleh terima awak sebagai kekasih saya, tapi awak ni kena ubah penerapilan awak tu." Jadi kalau orang tu cinta, dia akan turut sebagaimana yang dihendaki oleh kekasih dia. Kasih dia kata, "Hak selbolong daripada mu ni saokok, kalau aku nak terima kamu sebagai kekasih kamu, kamu kena berhenti merokok." Jadi orang tu kalau jika sekiranya dia meletakkan kecintaan dia kepada seseorang, maka dia akan turut segala permintaan dan kehendak kekasihnya tadi. Jadi begitulah pun juga dengan kita ni. Kalau jika sekiranya kita nak Allah Ta'ala kasih, maka hendaklah kita mengikut apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Dengan mengikut contoh, dengan mengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika sekiranya kamu kasih kepada Allah, maka ikutlah aku. Nescaya kamu akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung pengajian kita yang berkaitan dengan kepribadian sebagai seorang mukmin. Allah Ta'ala jadikan kita ni orang mukmin, maka hendaklah dia ada identiti dia. Identiti. Jadi kita orang mukmin ni dia kena ada perbezaan di antara orang-orang yang lain. Macam ke status ustaz lah kita kata. Status ustaz ni dia kena ada ustaz tu. Ni kalau ustaz tu rambut panjang jadi masalah sikit. Piyah tak pakai. Jadi masalah. Jadi begitulah orang mukmin ni dia ada status dia. Dia ada orang kata etika dia dalam kehidupan. Dalam semua aspek, dalam semua segi. Dan perkara ini diajar melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana dia adalah manusia yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin ni dia ada sandaran dia. Dia ada contoh dia. Dia ada model dia, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi kita ni Allah Taala jadikan ia di dalam semua urusan kehidupan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah orang kata melalui alam remaja. Alam rumah tangga. Ada cucu maknanya Nabi ni. Dan bukan setakat Nabi saja, bahkan Nabi ni juga sebagai pemimpin negara, pemimpin, panglima perang dan sebagainya. Jadi semuanya ini kita dapat mempelajarinya melalui sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menceritakan berkenaan dengan kisah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita mengambil keberkatan daripada mencontohinya, dan juga dengan kita nak menyelesaikan permasalahan di dalam kehidupan, maka hendaklah kita mengikut kaedah dan cara yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih lagi membincangkan berkenaan dengan Muslim terhadap isterinya. Perkara ini merupakan perkara yang perlu dihayati oleh kita semua supaya kita menjadi diri kita, keluarga kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ianya sebagai tanggungjawab yang perlu dipikul oleh kita semua.
suami yang berjaya. Di sini muncullah seorang suami Muslim yang sedar dan paling berjaya di dalam kehidupan sosial dan masyarakat, iaitu suami yang paling dicintai oleh isterinya yang soleh lagi suci. Maknanya, di antara kaedah dan cara yang diajar di dalam agama kita, bagaimanakah suami itu menjadikan isteri dia itu dicintai oleh isterinya yang solehah lagi suci. Bagaimana kita nak supaya isteri kita ni kasih kepada kita, sayang kepada kita, sebagaimana sayangnya isteri-isteri Nabi SAW kepada Nabi SAW. Walaupun Nabi SAW seorang yang hidup dalam keadaan sederhana, tetapi Nabi SAW mengajar bagaimanakah cara dan kaedah di dalam pergaulan seharian, walaupun dengan kesibukan masa dan waktu, kita kata dengan tugas sebagai seorang Nabi lagi, dengan tugas dan tanggungjawab sebagai seorang pemimpin lagi, tetapi di sana bagaimana Nabi SAW boleh membahagikan masa dan waktu. Apabila mengikut giliran isteri dia pun, apabila bermalam dengan isteri dia pun, bila dia nak bertahajud pada waktu malam, dia gerak dulu isteri dia. Abang nak bangun tahajud boleh tak? Tanya. Takut jika sekiranya ibadat yang dilakukan boleh mengurangkan hak ataupun giliran terhadap isteri dia. Bukan dia takut ke bining, tapi takut maknanya supaya orang kata adil terhadap giliran isteri dia. Itu contoh Nabi kita Muhammad SAW. Bukan senang nak masuk syurga ni. Sebab tu Nabi SAW meriwayatkan bahawa orang yang ramai isteri di hari akhirat, jika sekiranya tidak berlaku adil terhadap isteri-isterinya, maka dia akan jalan sengit. Jalan sengit cang lah tu. Maknanya ini kena jaga dalam kehidupan. Boleh tak ada masalah, tetapi ikutlah sebagaimana yang diajar oleh Nabi SAW supaya dicintai oleh isterinya. Jadi orang mukmin dan sebagai seorang lelaki dan suami mukmin ni, dia kena buatlah sesuatu cara supaya isteri dia mengasihi dia, sayang kepada dia. Yang memelihara dirinya dan suaminya. Perempuan tadi tu dia salihah lagi suci. Dia jaga diri dia dan dijaga suami dia. Jaga suaminya, jaga makan minum suami dia, jaga hak suami dia, jaga harta benda suami dia. Ini di antara benda yang perlu dijaga untuk menunaikan hak. Sebab tu Nabi SAW menyebut bahawa bukan sahaja lelaki yang menjadi pemimpin, bahkan isteri juga menjadi pemimpin kepada harta benda suami dia. Sebab tu isteri ni dia di antara sifat yang baik bagi perempuan ni ialah kedekut. Kalau dia boros, habis harta suami dia. Sifat boros ni tidak sesuai, tidak baik bagi lelaki. Sifat kedekut, sifat kedekut tidak baik bagi lelaki. Orang lelaki ni jangan kedekut. Tetapi baik bagi siapa? Bagi orang perempuan. Tujuannya adalah untuk menjaga harta suami dia. Dia tidaklah maknanya habis gitu je harta suami dia, dalam keadaan membeli perkara-perkara yang tidak perlu. Jadi maknanya nak beli ke apa ke, terlebih dahulu kena rujuk kepada suami, walaupun harta benda kita. Ada keperluan ataupun tidak, keinginan ke keperluan. Kadang-kadang keinginan bukan keperluan. Benda dah ada dah rumah, tapi saja nak buat koleksi pinggan mako, setambung dalam rumah. Maknanya begitu. Itu bukan keperluan keinginan. Jadi dia kena beza di antara keperluan dengan keinginan. Dan ini semuanya adalah hasil daripada ajaran Islam yang diterima daripada Nabi SAW
Dia tahu bagaimanakah caranya menyelami lubuk jiwa isterinya dengan bijaksana. Orang puan ni bukan benda dia boleh royak. Berterus terang. Kadang-kadang balik catung mulut dia. Dah cakap senyap je. Kita tanya apa pula ni. Kita pun tengok WhatsApp. Pesan beli burger, dah ingat beli burger. Catung mulut dia. Maknanya benda begitu. Kalau tidak jadi balah. Orang balik lelah kuliah ke apa ke, dia pula nasi dah lah dak menano. Dia pesan dah, kita tak baca mesej tadi. Jadi hak benda-benda gitu kena pitah awal lelaki ni. Kena pitah awal supaya apa? Supaya kita bijaksana di dalam menghadapi kerenah isteri kita. Macam-macam. Tidak macam ke kita maknanya terus terang. Dia kena banyak maknanya selidik, banyak renung. Orang puan ni memang Allah Ta'ala jadikan seumpama itu. Kalau tidak jadi balas sama, kita anggap bini kita macam ke kita. Boleh gusti, boleh tendang, boleh terajak. Ia kudurat dia lain dah. Kekuatan dia pun beza je dengan kita. Perasaan dia lain dah. Maknanya itu di antaranya. Dia tahu bagaimanakah caranya menyelami lubuk jiwa isterinya dengan bijaksana, dengan lemah lembut, dengan kecerdikan, lalu dia menunjukkan kepada isterinya jalan yang lurus menurut kehendak dan cara hidup Islam yang sesuai dan selaras dengan fitrah salimah. Maknanya dia dapat menyelami masalah-masalah yang dihadapi oleh isteri dia. Dan dia guna kaedah-kaedah tadi untuk menyelesaikan masalah-masalah mengikut fitrah orang perempuan. Jadi orang perempuan ni memang jenis rohok sikit. Ia banyak kerenah. Banyak masalah-masalah. Kalau jika sekiranya orang lelaki dah ambil masalah-masalah ni, lama kelamaan ia pendang. Lama kelamaan pecah. Selisih masalah macam ke kita bincang sebelum daripada ini. Masalah-masalah yang tidak diselesai, berpunca daripada benda yang kecil saja, dia akan ukit balik benda-benda yang telah lalu yang belum selesai. Masalah qadi, duk cerita masalah perceraian kerana apa? Kerana obat gigi. Tak padang dengan benda. Bukan masalah obat gigi, masalah-masalah sebelum daripada itu. Bila suami ni tak pandai pujuk, jadi masalah lalu. Orang puan ni memang kena pujuk. Siapa-siapa pun, tua ke muda ke, kaedah dia kena pujuk. Ada masalah kena rujuk. Bila balah dengan dia, tak pandang kita, tak menang kita kalau balah dengan orang puan ni. Kita tak ada nak jawab, dia jawab dah. Senyap gitu. Jadi lagu tu. Orang perempuan ni, ia balah kerana berpunca daripada obat gigi. Isteri dia, suami dia pecek kat bawah, suami dia pecek, isteri dia pecek kat tengah ni. Jadi gambung gitu, jadi balah. Suami kata pecek kat bawah ni, dak kerti sama. Balah. Kerana apa? Kerana masalah yang sebelum daripada ni belum diselesai. Jadi bila balah ni Nabi SAW ajar, kita kena alih tajuk pula tu. Balah bab ni. Kita pun tengok, pokok tu dak buah lagi lama dah abang tanam. Tak ada duduk balah hal lain. Balah nampak tak boleh pergi ni. Kalau teruskan fokus kepada tajuk ni, ia jadi kau balah. Maknanya baik kita pun tengok, pokok ni tanah lama dak buah-buah. Alih tajukkan. Itu di antara benda yang sebaik-baiknya untuk menyelesaikan perbalahan di dalam kehidupan suami isteri. Nabi tak pernah balah tak? Balah kau. Nabi pun, cuma Nabi pandai. Nabi pandai dan Nabi ajar bagaimana nak selesaikan masalah apabila berlakunya perbalahan. Kalau balah ni bila baik, lepas daripada tu dia kau sayang lagi. Kalau suami ni, kalau jika sekiranya dia pandai pujuk isteri dia, nascaya lepas daripada balah tu, kemudian dia pujuk pula, dia akan jadi
hubungan semakin rapat. Baru ni ada berlaku perceraian. Pasal apa ni cerai? Dia kata suami saya terlampau baik. Tak ajin balah pun. Tak ajin balah pun jadi masalah kau. Senyap je. Tak ajin balah maknanya. Jadi tak sedap, tak ada hiburan dalam hidup dia. Akhirnya puasa aku duduk dengan tunggu kayu ni, dia kata. Minta molek ada pasal. Pasal suami dia terlampau baik. Macam-macam dalam dunia ni. Bukan nak suruh balah. Tapi balah ni memang fitrah semula jadi, yang Allah Ta'ala jadikan. Bayangkan dia duduk dengan keluarga dia. Keluarga dia jenis lagu mana? Kita, keluarga kita duduk jenis lagu mana? Mak ayah dia ajar dia macam mana? Kita, mak ayah kita ajar lagu mana? Nak matching tu payah. Berpuluh-puluh tahun. Ada benda yang kita suka, ada benda yang dia tak suka. Maknanya gitu. Ada maknanya isteri dia ni masuk hak benda dia suka je. Suami dia nak makan, tak suka. Jadi nak serasi tu memakan masa. Kadang-kadang maknanya benda tu nak serasi tu berpuluh-puluh tahun. Baru serasi molek. Nak serasi pun maknanya bukan maknanya kita temu setuju belaka, cuma bertolak ansur. Ada benda dia suka, maknanya kita boleh tolak ansur. Ada benda hak dia tak suka kepada kita, dia boleh tolak ansur dengan kita. Begitu je hidup ni. Supaya hidup kita dalam keadaan, orang kata, sentiasa mendapat keberkatan dan kasih sayang. Dan dia berusaha mengenali segala minit, pembawaan dan kecenderungan isterinya. Lalu dia berusaha terus-menerus menyelaraskan dan merumuskan segala kecenderungan dan minat itu dengan tujuan yang dikehendakinya, supaya isteri menjadi isteri misali yang mempunyai searah yang baik, yang akan menjadi tauladan kepada masyarakat. Maknanya nak didik bukan setakat nak jadi baik saja bini kita ni dengan kita, tetapi kalau boleh kita nak menjadi tauladan kepada masyarakat. Maknanya kita nak jadi contoh tauladan kepada masyarakat. Jangan kita kuat surah anak bini kita tak boleh menjadi contoh kepada masyarakat. Kita bagus dah jadi tok imam, kita bagus dah jadi tok bilal, anak bini kita pula masalah. Saya pernah ada satu sekali tu di belah-belah Pahang, Felda, akad nikah masa orang nikah Radinu hari tu. Akad nikah. Okey, terimang akad nikah. Okey, alhamdulillah. Malam tu nyanyi kugirang. Orang Felda kata tu kata apa dak kena tu juga dia, tu kena rai juga. Kita pun tanya dah, hak tukang nyanyi tu satu anak tok imam orang akad nikah kita tadi. Kat lalang kita anak tok imam, hak siang hari tu bahagian tok imam akad nikah dengan kita. Malam pula bahagian anak dia bahagian lagu kugirang. Jadi maknanya kadang-kadang benda ni boleh menjadi fitnah kepada keluarga. Anak tok imam dan sebagainya. Jadi benda-benda gini kita nak bukan setakat kita saja baik, bahkan kita juga perlu menjadikan keluarga kita menjadi contoh dan tauladan kepada masyarakat, tanpa melupakan hakikat bahawa wanita itu seperti tulang rusuk yang bengkok. Jadi kena ada di dalam pemikiran kita, orang puan ni Nabi SAW memberitahu bahawa mereka ni macam tulang rusuk yang bengkok. Memang dia akan silap. Kita ulang dah, kita betul dah. Tak ingat balik, lupa pula. Esok dah akan betul. Melurus tulang rusuk yang bengkok adalah satu perkara yang mustahil. Payah. Payah nak betul ni, nak ulang acak-acak kan jadi beleber pula. Kalau jika sekiranya tak betul, maknanya ya buat pula. Jadi begitu hidup dia. Bergaluh sungguh maknanya nak betul. Orang puan ni benda yang sudah menjadi kebiasaan di dalam hidup dia. Kadang-kadang tengok TV. Ada jenis orang puan tu suka tengok TV. Kita juga jenis tak tengok TV, macam-macam jenis. Jadi kadang-kadang tengoklah benda tu.
Sebagaimana yang telah kita bincang sebelum daripada ni pun, Nabi masih lagi bertolak ansur di dalam perkara-perkara yang diizinkan oleh syarak. Sebagaimana pada suatu hari, isteri dia Aisyah radhiyallahu anha, Nabi panggil Aisyah. Ada orang main dekat masjid ni, mu nak tengok tak? Macam kau main nasyid, budak-budak suka lah tengok. Jadi maknanya dia pun tengok. Rasulullah SAW dia pun meletakkan dagu dia di atas bahu Nabi. Nabi duduk belakang, Nabi duduk depan, duduk belakang Nabi. Nabi tanya lama lagi ke? Tak puas lagi. Siapa lenguh Nabi nak rakyatnya pada masa yang sama kita juga meraihkan kerenah-kerenah dia. Orang puas ni lagu tu lah keadaan yang diajar oleh Nabi SAW. Dan dia tidak akan memperkatakan keburukan seorang daripada ahli dan kerabat isterinya di hadapannya. Di antara tanda sebagai seorang suami yang baik terhadap isteri dia dan seorang suami yang cerdik, dia tidak akan memperkatakan keburukan seseorang daripada ahli dan kerabat isterinya di hadapannya. Aku tengok abangmu dok semayang bang, abangmu berat. Maknanya pasal dia tahu dah memang dok semayang abang dia tu, dak bermasalah. Tapi jangan memburuk-burukkan di hadapan dia. Walaupun dia duk cerita ke kita dengar saja. Sebaik-baiknya kita kata tak apalah, insya-Allah, koh-koh lah. Maknanya kita nasihat molek lah. Jadi maknanya jangan sampai maknanya kita memburuk-burukkan ahli keluarga dia di hadapan dia. Ayah dia ke, mak dia ke, siapa ke, anak beranak dia, adik-beradik dia. Aku tak apa suka kan. Abangmu, kakakmu mari rumah aku. Kabuk. Contoh. Ia jadi rasa tak sedap. Ia jadi tak sedap. Pasal darah daging dia, adik-beradik dia. Jadi maknanya kita kena pandai. Dan dia tidak akan mengucapkan walaupun sepatah kata yang dapat melukai seseorang daripada ahli dan kerabat isterinya, kerana semata-mata memelihara perasaan dan hati isterinya. Nak kena jaga juga hati orang puan ni. Maknanya abangmu, adik-beradikmu semua dah pakar belaka. Mu ni pun wujud nikah dengan aku je. Kalau nak nikah dengan aku, berat macam ke kakakmu kok. Dia buat begitu. Sedih lah kawan ni, walaupun maknanya ikatan kekeluargaan, dia kena jaga benda-benda gitu. Kalau tidak, sedih dia. Jangan sekali-kali kita menghina keluarga isteri di hadapannya. Dengan demikian isterinya akan lebih menghargai sikap yang mulia, menyebabkan kita ni sentiasa berlapang dada terhadap kerenah adik-beradiknya, menyebabkan dia akan rasa menghargai sikap yang ada pada suaminya. Dia kata abang siapa dok, dia marah depan abang tu, siapa senyap je abang dok, kata benda tak apalah, dia dok tahu dia jahil, tak apalah. Abang dia marah depan kita, contohnya kita pun tak kata benda, kita senyap je, dia akan rasa kagum, kata hebat tu lelaki aku. Maknanya dia pula yang akan bela diri kita. Sebagaimana yang berlaku di zaman Nabi SAW, pada suatu hari Sayyidina Abu Bakar dengar cerita bahawa Rasulullah SAW beritahu, Rasulullah SAW panggil. Pasal apa? Pasal berlaku macam ke perbalahan kecil lah di antara Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha, sehingga Aisyah mengangkat suara tinggi. Jadi Nabi kata selesai, jadilah. Tak apa, dah selesai juga. Dah nak cari siapa nak selesai ni. Dia kata selesai, abang carilah. Nak selesai masalah kita orang puang lagu tu. Benda sikit je. Dia nak jadi besar. Nabi kata panggil ayahmu mari. Dia rasa macam gayah dia tu kira boleh bela dia lah. Jadi
Sayyidina Abu Bakar pun mari, wahai Rasulullah, apa benda wahai Rasulullah? Masalah benda ni. Ni masalah ni. Dah, cerita sikit Aisyah, benda apa masalah awak ni dengan saya ni. Kata Sayyidina Abu Bakar, cakap molek. Depan ayah ni cakap molek. Lalu Aisyah pun duk cerita, lalu ditokok tambahkan cerita tersebut. Dah, menyebabkan makna Sayyidina Abu Bakar marah. Lalu Sayyidina Abu Bakar nak pukul isteri dia. Apa nama anak dia? Aisyah radhiyallahu anha tadi. Dia nak pukul. Lalu Aisyah radhiyallahu anha pun mari. Belakang Nabi ni, duduk belakang Nabi. Kata, bang, ayah nak pukul. Maknanya dia boleh rasa maknanya masa tu dia balas dengan Nabi. Tapi bila ayah dia nak marah ke dia, nak pukul dia, dia jadi maknanya Nabi ni sebagai orang kata pembela dia pula. Maknanya. Jadi dia rasa bahawa Nabi dia akan dapat menyelamatkan. Tadi dia balas dengan Nabi. Nah, ini satu contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi ni dipandang mulia oleh isteri dia kerana apa? Kerana dia jaga hubungan di antara mentua-mentua dia. Dan isteri-isteri Nabi ni, mentua dia ada di antara Hindun binti Utbah. Maknanya yang membunuh Sayyidina Hamzah. Abu Sufyan pun mentua Nabi SAW. Tapi hubungan dia baik. Walaupun pada peringkat awalnya mereka menentang Nabi SAW. Akhirnya jadi baik. Akhlak Nabi SAW. Dan demikian juga isterinya menghormati perasaannya. Tidak akan membuat sesuatu ataupun memperkatakan sepatah perkataan yang boleh menyakiti ahli dan kerabat suaminya. Bukan sahaja kita, dia pun jaga juga. Supaya dia tidak mencerca, menghina keluarga suaminya. Jadi menjaga perasaan isteri dan isteri menjaga perasaan suami, itulah sikap yang terpuji menurut Islam. Kena jaga perasaan isteri, kena jaga perasaan suami. Nak cakap pun maknanya berlapik-berlapik pun. Pada suatu hari, Fatimah binti Rasulullah ni dia buat sesuatu perkataan yang menyebabkan isteri suami dia marah. Suami dia marah. Lalu apabila dia sedar bahawa dia telah menyebabkan suami dia marah, maka cepat-cepat dia pujuk suami dia. Diriwayatkan bahawa dia keliling suami dia, pujuk suami dia sehingga 100 kali pusing. Tak pujuk. Sehinggalah ketawa Sayyidina Ali kerana melihat telatah isteri dia. Lalu dia pun datang bertemu dengan Nabi SAW, ayahnya. Dia kata, wahai Rasulullah. Walaupun ayah dia panggil Rasulullah. Tadi saya buat sesuatu perkara yang menyebabkan suami saya marah. Suami saya marah saya tadi. Lalu saya pun pujuk dia. Nabi kata, jika sekiranya kamu mati dalam keadaan suami kamu marah kepada kamu, nescaya aku tidak akan menyembahyangkan jenazah kamu. Nak royaknya berat melukakan hati suami ni. Jadi jangan. Maknanya buat benda-benda yang suami marah. Ataupun sebaliknya lah. Bukan setakat kita nak jaga, nak suruh isteri kita jaga hati kita, kita pun kena jaga juga hati isteri kita. Dan suami yang benar, suami yang Muslim benar dan sedar tidak membuka rahsia isteri yang telah diamanahkan kepadanya. Benda apa dalam rumah tangga kita, jangan cerita walaupun kepada mak ayah kita. Dia kata, saya ni duduk makan kedai sokmo, dah je masuk rumah, jangan duduk cerita. Maknanya ataupun ada benda-benda kaiban dan kelemahan isteri, jangan duduk cerita kepada sesiapa, walaupun kepada mentua kita, kepada mak ayah kita, kepada keluarga kita. Tidak akan menyebarkan berita yang dikhaskan oleh isterinya kepadanya, dan keduanya saling memelihara rahsia masing-masing, tidak mendedahkan rahsia rumah tangga yang perlu dirahsiakan. Kena jaga. Ni kadang-kadang duk balah dalam Facebook pula, learning. Makna orang learning cerdik. Sedangkan benda tu kita kena jaga. Lepas tu baik pula. Bila baik pula, tadi lepas dah duk cerita habis dah.
Habis nak cover balik jadi payah. Jadi hak itulah yang sebenarnya. Jadi Islam dia jaga, jangan duk cerita haram kamu cerita masalah rahsia isteri kamu, suami kamu. Baloh dan sebagainya. Jadi bila baik pula, jadi nak cover. Jadi aib dah di suami tadi. Suami pun aib, isteri pun aib dah tadi. Kamu buka dah keaiban suami dan isteri. Jadi maknanya kamu baik dah. Jadi ini maknanya. Itulah Islam dia jaga. Dan memperbaiki kekurangan dan kelemahan isteri. Satu perkara yang paling menyakitkan hati isteri adalah apabila suaminya mengkritik dia ataupun memarahinya di hadapan khalayak ramai. Kekurangan kita kena baiki. Dan benda yang sangat memalukan bagi seorang isteri apabila tak dimarahi di hadapan khalayak ramai. Ni benda yang sangat mengaibkan. Maknanya. Dan suami yang Muslim dan sedar adalah manusia yang paling halus perasaannya dan paling menghargai perasaan orang lain, terutamanya perasaan isteri dia. Maknanya. Jadi orang tua-tua ni, kalau budak-budak boleh kita marah depan orang ramai. Tapi bila dah tua ni, anak dah ada, marah pula depan orang ramai, malu lah dia. Malu dia. Ada sekali tu kita temu ada seorang Allah tu bosasa molek. Bisa gitu jetak. Jetak. Bawa barang bini dia, dah bawa jatuh barang bini dia. Bini hidup lebih popek. Dia senyum je kata. Celaka sungguh dia ni kata. Kalau tengok ke tubuh tu kalau win napa dah mati bini dia, tapi boleh dia kawal. Orang apa? Nak royaknya gitu. Hak tu yang paling hebat sekali. Dia boleh kawal perasaan dia ketika marah. Nabi kata bahawa sesungguhnya orang yang paling gagah di kalangan kamu bukan orang yang paling, maknanya yang boleh menjatuhkan ataupun mengalahkan gusti dia tu, lawang dia, tetapi adalah orang yang bila dia marah dia boleh kawal perasaan marah dia. Tu orang yang hebat. Sebagaimana Saidina Abu Bakar, Saidina Umar. Dan Saidina Umar ni memang dia terkenal dengan seorang yang tegah, seorang yang bekeng. Tapi dalam satu peperangan ada musuh ludah atas muka dia. Dia tak jadi bunuh. Bukan rasa hina, tapi rasa maknanya kalau jika sekiranya aku bunuh kamu kerana marah aku kepada kamu, bukan kerana Allah. Jadi aku perang ni kerana Allah. Jadi bila kamu ludah di atas muka aku, maka ketika itu perasaan marahku dah lupa dah Allah. Jadi aku bimbang, aku membunuh kamu bukan kerana Allah. Aku bunuh kamu kerana hawa nafsu aku, ataupun kerana kemarahan yang datang daripada tubuh aku. Ini satu contoh. Jadi maknanya jangan nak cerita depan anak-anak pun, maknanya jangan marah depan anak-anak. Jadi masalah besar. Jadi hilang hormat dia kepada ibu bapa dia. Bila kita marah depan anak-anak, jadi maknanya anak-anak pun boleh dia marah pula. Dia boleh marah balik sebagaimana kita marah. Dengan dia boleh marah ayah dia, dia boleh marah mak dia. Sebagaimana dia tengok kita marah kepada mak dia, ataupun dia boleh marah orang kata kepada adik-beradik dia, kakak dia, abang dia dan sebagainya. Jadi nak jadi suami ni, ibu bapa ni, dia kena menjadi contoh yang terbaik untuk anak-anak. Pasal anak-anak dia akan tengok sama benda apa yang kita buat. Dia akan belajar daripada kita. Pasal guru kita, guru kepada anak-anak ialah kita semua lah. Dia akan tengok perangai kita gimari lah ke mana. Kemudian pandai menjelaskan di antara keredaan isteri dengan khidmat bakti kepada ibu bapa. Sebagaimana yang kita tahu bahawa tanggungjawab kita terhadap ibu bapa dia tidak terlepas. Tidak sebagaimana seorang perempuan bila dia berkahwin, maka tidak menjadi kewajipan lagi kepadanya. Kecuali dia kena berkhidmat, dia kena taat kepada suami dia. Jadi macam ke suami ni, dia masih lagi orang kata menjadi kewajipan kepadanya berbuat baik dan khidmat kepada kedua ibu bapa dia. Dalam keadaan begitu lagu mana? Nak kena baik, dia kata
Di dalam satu masa dia tidak akan menderhakai ibu bapanya dan tidak pula menzalimi isteri dia. Nak buat lagu mana? Ini dalam dilema. Nak buat lagu mana? Dan dia mengetahui hak-hak bapanya, ibu bapanya, lalu disempurnakannya dan berkhidmat bakti kepada kedua ibu bapanya dengan cara yang sebaik-baiknya. Di samping itu pula dia mengetahui hak-hak isterinya, lalu dia tidak akan menguranginya walaupun sedikit pun. Kadang-kadang orang cara mak ayah siapa tinggal anak bini. Tak cara. Kadang-kadang ada orang yang sibuk sangat dengan anak bini siapa tak cara pada mak ayah. Jadi orang mukmin ni maknanya dia cara sama. Duduk jauh dah. Tak boleh nak balik kiring piti. Jangan nanti dia minta. Ada Tuhan makan bagi rezeki, tak jadi kaya. Jangan kita kata tak ada piti nak kiring. Tak, kiring lah. Ada 50 riyal, 50 riyal kiring. Contoh maknanya bila duduk jauh ni. Kalau ikutkan piti memang tak cukup sama. Tapi ada hak dia. Ada hak terhadap ibu bapanya. Dan pandai memimpin isteri dengan pimpinan yang baik. Isteri menjadi isteri yang setia dan salihah, yang patuh mengikut pimpinan suaminya tanpa tentangan dan keingkaran. Lantaran itu pimpinan rumah tangga menurut ajaran Islam terletak di tangan suami. Jadi suami ni kena didik isteri dengan agama. Kena didik dia dengan agama. Kalau ada kuliah, bawa dia pergi kuliah. Contoh. Ataupun dia tak pergi kuliah pun balik lagi pesan benda apa ustaz tak mengajar, belang-belang tidur tak ada ustaz kuliah. Dia ada cerita bab gini-gini, duk cerita ke dia benda apa hak yang kita boleh ambil. Tak boleh banyak sikit dah apa dah. Duk cakap belang-belang tak ada ustaz duk cerita gini. Tak, sekurang-kurangnya dia boleh ambil manfaat daripadanya. Itu tanggungjawab. Tanggungjawab suami terhadap isteri. Yang mana agama Islam melengkapi laki-laki dengan berbagai-bagai sifat pimpinan yang melayakkan dia memimpin isterinya dan rumah tangganya. Jadi yang memimpin rumah tangga ialah suami. Yang menjadi pemimpin kepada keluarga, yang menguruskan isteri. Ambil piti 500 riyal. Belanja molek. Maknanya itu maknanya dia tukang harta suami pula. Dia anak sekolah, nak beli ni, nak beli tu dan sebagainya. Itu kerja isteri dia. Dan Islam mengajar kepadanya berbagai-bagai ajaran yang mulia dan membebankan kepadanya beberapa kewajipan yang lazim kepadanya dan mengikat dia dengan syariat Islam untuk kebahagiaan bersama isterinya. Sebab tu kita kena ada ilmu agama. Ilmu agama ni sangat penting. Kalau jika sekiranya suami isteri kita memang dia sibuk, sebab tu orang puan ni dia tak jadi maknanya fardu kifayah kepada dia sembahyang berjemaah di masjid ni ataupun di surau. Dan orang perempuan ni dia maknanya sunat bersembahyang di rumah dengan anak isteri, dengan apa nama dia, dengan anak-anak dia. Jadi suaminya dia tahu, kerana Allah Ta'ala dia tahu dah orang puan ni dia sibuk nak masak nasi lagi, nak jaga anak-anak lagi dan sebagainya. Jadi bila kita pergi keluar mengaji, belajar, balik mengajar pula kepada anak bini kita dalam urusan agama, hukum dan sebagainya, supaya apa? Supaya kita dapat berkongsi ilmu itu, dan ilmu itu sangat berguna kepada kita di dalam memimpin kehidupan kita berumah tangga, insya-Allah. Jadi sekarang itulah saya rasakan mudah-mudahan kita boleh mengambil manfaat dan faedah daripada apa yang kita bincangkan pada malam ini. Mana yang baik daripada Allah dan mana yang kurang itu datangnya kelemahan daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yakfi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.